Salam sejahtera. Isi rumah Singapura sudah boleh mula memanfaatkan agihan terbaru baucar Majlis Pembangunan Masyarakat CDC. Ini meskipun ramai tidak dapat mengaksesnya selepas laman penebusan tergendala selama 2 jam petang tadi. Separuh daripada baucar bernilai $300 bagi setiap keluarga itu boleh digunakan di rangkaian pasar raya utama. Bakinya pula dikhususkan untuk kegunaan di pusat-pusat penjajah dan kedai-kedai kejiranan. Baucar CDC itu diharap dapat melegakan kesan kenaikan cukai barangan dan perkhidmatan GST dan kos sara hidup yang lebih tinggi. Buat pertama kalinya, baucar-baucar itu boleh digunakan di pasaraya, menyusuli maklum balas daripada orang ramai. Namun ada kedai dan penjajah yang khawatir mereka tidak akan dilanggani sekiranya rangkaian pasaraya disertakan dalam program itu. So after considering this feedback from both sides very carefully, MOF decided to split the vouchers into 2 parts. So the $300 is split into 2. The $150, half of the vouchers, will continue to be set aside for participating heartland merchants and hawkers. So please continue to support our heartland shops and hawkers. Pakej baucar CDC bernilai $370 juta itu diharap dapat meningkatkan perniagaan di kedai-kedai kejiranan selain memberinya pendedahan lebih ketara. Petang tadi, ramai yang gairah mendapatkan baucar mereka secara online sehingga menyebabkan lelaman berkenaan tergendala selama 2 jam. Pemerintah menyatakan ia akan terus memberikan rebat api air dan bentuk bantuan lain untuk para penduduk. Encik Wong yang juga Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan turut menyentuh tentang belanjawan negara yang bakal dibentangkan bulan depan. DPM Wong menjelaskan belanjawan tahun ini akan membantu rakyat Singapura menangani inflasi. The MOF team is now working on the budget for financial year 2023. The budget will be announced on 14th of February. It will be my Valentine's Day present to all of you. We recognize the concerns that many people have about cost of living issues, and therefore we are looking at additional measures in the budget to support Singaporeans over the coming year, especially those in the more vulnerable and lower income groups. Menurut Encik Wong lagi, pandemik masih belum berakhir, maka itu pemerintah bersedia mengambil tindakan selanjutnya jika perlu. Whether you have or have not gotten COVID, the vast majority of you would have gotten your vaccination, at least 3 shots, if not 4 shots. So we have a high level of hybrid immunity. And so if our local infection situation remains stable, I'm hopeful that we can put COVID-19 behind us. We can put it in our rearview mirror sometime later this year. Ekonomi Singapura tumbuh 3.8% tahun ke tahun pada 2022 berbanding pertumbuhan 7.6% pada tahun sebelumnya. Demikian menurut anggaran awal Kementerian Perdagangan dan Perusahaan MTI. Ia tinggi sedikit daripada unjuran rasmi pertumbuhan GDP sekitar 3.5%. Untuk 2023 pula, para pakar ekonomi menjangkakan pertumbuhan yang lebih perlahan. Namun ekonomi negara dijangka bangkit semula pada separuh kedua tahun ini. Pertumbuhan ekonomi lebih perlahan pada suku terakhir 2022 meningkat hanya 2.2% berbanding 4.2% pada suku ketiga. Semua sektor mencatatkan pertumbuhan tahun ke tahun pada suku keempat kecuali sektor pengeluaran yang menguncup 3%. Prestasi lemah kelompok elektronik, kimia dan bioperubatan diatasi oleh pertumbuhan dalam bidang-bidang seperti kejuruteraan jitu dan pengangkutan. Sektor binaan sebaliknya meningkat 10.4%, lebih tinggi berbanding 7.8% pada suku ketiga. Secara keseluruhan, sektor perkhidmatan tumbuh 4.1% pada suku keempat. Akomodasi dan khidmat makanan melonjak 8.2%, sedang pelbagai kegiatan meningkat selepas sekatan dilonggarkan dan sempadan dibuka semula. Pakar ekonomi meramalkan pertumbuhan ekonomi untuk 2023 adalah lebih rendah, iaitu 1.7%.
Sektor seperti penerangan dan berhubungan serta khidmat kewangan akan tumbuh pada kadar sederhana. Ia akan menjadi kayu ukur bagi prestasi ekonomi seterusnya. MTI menjangkakan ekonomi akan tumbuh lebih perlahan pada 2023 antara 0.5% hingga 2.5%. Harga flat jualan semula HDB naik 10.3% tahun lalu, lebih rendah berbanding kenaikan 12.7% pada 2021. Anggaran awal HDB bagi indeks harga jualan semula menunjukkan harga flat jualan semula adalah 171.1 dalam suku keempat tahun lalu. Ia naik 2.1% berbanding suku ketiga, kenaikan buat 11 bulan berturut-turut. Dari segi jumlahnya, lebih 6,400 unit bertukar tangan antara Oktober hingga Disember tahun lalu. HDB telah melancarkan lebih 23,000 flat bina ikut tempahan BTO pada tahun lalu. Tahun ini pula, ia merancang untuk menawarkan sehingga 23,000 flat BTO. Kira-kira 4,400 daripadanya ditawarkan pada bulan depan di beberapa kawasan seperti Jurong West dan Queenstown. Mulai esok, semua individu yang layak boleh mendapatkan suntikan vaksin dan dos penggalak COVID-19 di mana-mana pusat vaksinasi dari hari Isnin hingga Sabtu tanpa membuat janji temu. Kementerian Kesihatan MOH menyatakan vaksin Pfizer-BioNTech Community akan ditawarkan kepada kanak-kanak berusia antara 6 bulan hingga 4 tahun di 2 pusat vaksinasi iaitu JTVC Ang Mo Kio dan JTVC Bukit Merah. Orang ramai boleh menjangkakan waktu menunggu yang lebih lama pada hari-hari di mana terdapat permintaan tinggi bagi vaksinasi, terutamanya pada hari Sabtu. Mereka yang ingin mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 di poliklinik dan klinik kesediaan kesihatan awam PHPC bagaimanapun masih perlu membuat janji temu. Hanya warga emas yang berusia 80 tahun ke atas tidak perlu membuat janji temu bagi suntikan vaksin di poliklinik. Hari ini, hampir 40,000 pelajar darjah 1 mula bersekolah. Turut memulakan tahun persekolahan yang baru hari ini adalah murid-murid sekolah menengah dan tadika 1. Menteri Pendidikan Chan Chun Sing berkunjung ke Sekolah Rendah Ang Mo Kio di mana beliau sempat berbual dengan para pelajar serta ibu bapa mereka. Para pelajar sekolah rendah selain darjah 1 kembali ke sekolah esok sebagai sebahagian aturan bertahap-tahap sejak pandemik COVID-19. Walaupun peraturan COVID-19 di sekolah-sekolah telah dilonggarkan, sebilangan ibu bapa tetap memilih supaya anak-anak mereka menggunakan pelitup. Saudara, madrasah-madrasah juga menyaksikan hari pertama kemasukan murid-murid darjah 1 hari ini. Ia termasuk Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiyah yang menerima kemasukan lebih 200 murid darjah 1. Dalam pada itu, bagi Madrasah Al-Sagof Al-Arabia pula, ia bukan sahaja hari pertama buat murid-muridnya, tetapi juga hari pertama bagi mudirah barunya. Wartawan Nazira Jamzuri melaporkan. Seawal 6.30 pagi lagi, bas-bas sekolah silih berganti menurunkan murid-murid Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiyah termasuk murid-murid darjah 1-nya. Mereka disambut kaki tangan madrasah untuk dibawa masuk ke dalam kawasan sekolah. Ibu bapa yang hadir pula melahirkan rasa bercampur baur melihat anak mereka melangkah masuk ke alam persekolahan darjah 1. Baru habis je nangis, jadi ada takut, ada anxious, excited. It's a mix of emotions. Alhamdulillah. But kita reda, like I say, kita reda. Pihak sekolah, pengetua ada menghantarkan message WhatsApp untuk assure us that pihak sekolah waiting to welcome our kids. Saya dengan isteri saya bangun pukul 5 pagi untuk siapkan barang-barang keperluan untuk hari ini. Tapi sebelumnya semalam malam, of course kita tidur awal pukul 9. Sebelum tu kita dah siap untuk beg mereka, kasut, pakaian mereka semua. Lebih 200 murid darjah 1 ini dibawa ke kelas terlebih dahulu untuk membiasakan diri di tempat baru. Mereka kemudian dibawa ke Dewan Sekolah dengan kedatangan mereka disambut mesra oleh pengetua sekolah. Bagi murid-murid yang sempat kami temui, mereka rata-rata gairah memulakan penggal baru. Sebab saya first day of school. Got new friends. Selain murid darjah 1,
Murid-murid darjah 3 dan 6 turut kembali ke sekolah untuk hari pertama, manakala baki pelajar lain akan kembali ke sekolah esok. Di Madrasah Al-Sagof Al-Arabia pula, tahun persekolahan 2023 cukup istimewa bermula dengan mudirah atau pengetua baru Ustazah Asyunifar Abu. Selain memperkenalkan dirinya kepada murid-murid baru, beliau juga sempat meluangkan masa untuk menjemput sendiri kedatangan murid-muridnya di pintu gerbang sekolah. Saya mempunyai visi untuk mewujudkan program terutama bagi pelajar-pelajar menengah atasan dan pelajar diploma pengajian Islam kami untuk mereka menyumbang semula kepada masyarakat juga kepada rakan sebaya mereka dengan pengetahuan serta kemahiran yang mereka ada di dalam bidang teknologi serta kemahiran-kemahiran yang lain seperti aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Terharu dan berbesar hati dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya, mudira baru ini juga berharap dapat mengekalkan tradisi dan amalan terbaik Madrasah Al-Sagof. Saya ingin juga memastikan persekitaran serta keadaan suasana pembelajaran pekerjaan di Madrasah Al-Sagof Al-Arabiyah ini adalah satu persekitaran yang baik, menarik dan sihat untuk tenaga kerja, guru-guru juga para pelajarnya. Bekas mudir Ustaz Said Mustafa Al-Sagof yang sudah memimpin madrasah itu selama 12 tahun akan terus berkhidmat dalam peranan barunya selaku setiausaha Jawatankuasa Pentadbir Madrasah Al-Sagof. Hampir separuh daripada pelajar terbaik peperiksaan International Baccalaureate tahun lalu datang dari Singapura. Daripada 120 pelajar yang mendapatkan mata penuh, 55 adalah dari Singapura. Hampir 2,300 pelajar menduduki peperiksaan itu pada November lalu. 98.8% daripada mereka lulus dengan markah purata yang diraih tahun ini merosot sedikit. Para pelajar Singapura meraih purata markah 39.48 berbanding 40.6 mata tahun lalu. Namun ia lebih tinggi berbanding markah purata di peringkat sejagat iaitu 30.91 mata.